Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salsabila Syahira binti Ramli merupakan ketua kumpulan ini. Secara keseluruhannya, kami dapat menyiapkan tugasan yang telah diberi dengan jayanya. Saya amat berpuas hati di atas semua kerjasama yang telah diberikan oleh ahli kumpulan ini. Kumpulan ini mempunyai 10 orang ahli. Untuk tugasan pertama, semua orang telah mengambil bahagian untuk membuat tugasan tersebut. Manakala untuk tugasan kedua, saya telah mengagihkan mengikut bahagian masing-masing. Contohnya, 5 orang membuat pembentangan, 3 orang membuat slide, manakala lagi 2 orang telah menggabungkan video dengan slide yang telah dibuat. Assalamualaikum, saya Nur Emilia Nirda binti Salahuddin, wakil daripada kumpulan 1 yang mempunyai seramai 10 orang ahli. Saya ingin mengolah sedikit sebanyak tentang pendahuluan isu kumpulan kami yang bertajuk Dasar Perpaduan Negara Hala 7. Apa yang difahamkan tentang perpaduan? Perpaduan ialah salah satu proses yang menyatupadukan anggota masyarakat dan negara. Perpaduan yang kukuh merupakan tunjang utama dalam menentukan hala 7. Antara ciri yang nyata adalah wujudnya jurang perpisahan di antara pelbagai bangsa. Oleh itu, dasar perpaduan boleh dicapai melalui 2 cara, iaitu integrasi dan asimilasi. Seterusnya adalah dasar perpaduan negara dari aspek kebudayaan. Kebudayaan didefinisikan sebagai perkara-perkara yang berkaitan dengan budi dan akal. Terdapat beberapa ciri-ciri masyarakat yang pelbagai budaya. Antaranya ialah merupakan perkongsian sesuatu masyarakat, diwarisi secara turun-temurun dan kewujudan nilai-nilai tertentu. Seterusnya adalah impak dasar kebudayaan yang membentuk perpaduan. Antaranya ialah wujudnya kepelbagaian masyarakat yang unik. Seterusnya, wujud beberapa persamaan aspek budaya dan akhir sekali, lahirnya masyarakat yang saling menghormati dan bersatu padu tanpa mengira kaum. Secara kesimpulannya, antara komponen yang digunakan dalam aspek kebudayaan ini adalah aksiologi dan epistemologi. Ianya juga mampu mencapai segala perkara yang terkandung dalam falsafah rukun negara. Seterusnya, bagi pendidikan pula, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dalam pelbagai aspek. Kerajaan telah menetapkan sistem persekolahan yang sama bagi setiap sekolah di Malaysia. Kerajaan juga telah menetapkan kurikulum yang seragam di setiap sekolah. Kerajaan turut menerapkan silibus yang seragam dalam pendidikan di Malaysia. Hai dan Assalamualaikum. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan merupakan salah satu usaha untuk memupuk perpaduan. Bahasa kebangsaan ialah bahasa yang digunakan oleh sesuatu bangsa atau negara yang memperlihatkan identiti nasional dan lambang negara tersebut. Dalam konteks negara Malaysia, bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Sejarah. Pengisytiharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan telah berlaku pada tahun 1967. Kedaulatan Bahasa Melayu telah tercatat dalam Perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Bahasa kebangsaan juga telah dimasukkan dalam dasar pelajaran kebangsaan sebagai bahasa rasmi melalui Penyata Razak 1956. Fungsi Bahasa Melayu. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Kaitan Bahasa Melayu dengan rukun negara melalui keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Jika ia diamalkan oleh setiap rakyat Malaysia, ia mampu menjadi alat untuk memupuk perpaduan. Yang pertama, aspek metafizik. Kurang bahan-bahan bacaan ilmiah dalam bahasa Melayu. Yang kedua, aspek etimologi. Penggunaan bahasa Melayu tidak menyeluruh dalam pendidikan. Yang ketiga, aspek aksiologi. Penggunaan bahasa yang sama dapat membantu pelajar faham untuk berkomunikasi dan belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Norifah Akila binti Supian, nama matrik A20A1738. Di sini saya ingin membentangkan tentang dasar perpaduan negara sosial.
Yang pertama, pembangunan sosial dalam hubungan etnik. Pembangunan sosial ini menjurus kepada pengisian nilai dan peningkatan kepelbagaian budaya yang dapat mempertingkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam sesebuah negara. Malaysia juga merupakan negara yang kaya dengan rakyatnya yang berbilang kaum dan agama. Dengan ini, nilai-nilai dan prinsip-prinsip sejagat perlu dipertimbangkan bagi merealisasikan matlamat negara selaras dengan usaha untuk mewujudkan perpaduan yang jitu dan unggul. Yang kedua, kesedaran tanggungjawab sosial dalam kalangan masyarakat. Antara tanggungjawab sosial yang boleh dilakukan dalam perpaduan adalah melakukan aktiviti sukarelawan yang bertujuan untuk membantu kerajaan dalam menjaga kebajikan rakyat. Antara kebajikan rakyat yang diberikan ialah Jabatan Kebajikan Malaysia membuat analisis melalui info yang diperolehi dari rakyat dan turut memberi bantuan zakat terutama kepada yang beragama Islam atau bantuan kad iaitu OKU. Yang ketiga, memastikan keperluan asas individu, keluarga dan masyarakat. Keperluan asas terdiri daripada makanan, minuman, tempat tinggal, udara. Tempat tinggal seperti rumah untuk melindungi kita daripada bahaya, kepanasan dan hujan. Selain itu, makanan untuk kita mendapat tenaga. Seterusnya, kita memerlukan udara untuk bernafas. Akhir sekali, air untuk kita mendapat suhu badan. Dengan ini, sektor perindustrian turut mampu membuka peluang pekerjaan kepada kita. Kesimpulannya, kerjasama perlu dipupuk agar proses perpaduan di negara kita dapat dilaksanakan dan dikekalkan. Oleh itu, semua pihak harus berganding bahu dan tidak mengharapkan pihak kerajaan semata-mata dalam mewujudkan perpaduan kaum kerana kerjasama sebuah komuniti juga penting dalam menyedarkan masyarakat. Kesimpulannya, banyak alternatif atau usaha untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Seperti kewujudan media sosial yang sangat luas telah pun memberi peluang kepada semua masyarakat untuk bersatu serta mewujudkan persefahaman yang baik. Perpaduan antara kaum mampu memperbaiki hubungan yang kian renggang disebabkan wujudnya jurang setiap kaum. Di sini juga saya sertakan beberapa bukti bahawa kami telah menyiapkan tugasan dan berbincang dengan cara yang baik. Contohnya, kami telah menggunakan aplikasi WhatsApp untuk berkomunikasi dan berkongsi pendapat dan kami juga menggunakan aplikasi Google Meet. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.